Undang-undang dan hak anda, jawapannya di sini. Assalamualaikum, bersama saya Fikri Ibrahim. Dan saya Najwa Akila. Ya, dalam program yang bakal mengulas isu-isu semasa serta undang-undang dan hak masyarakat di luar sana. Topik kita pada hari ini sangat menarik. Ya. Ya. Minggu ini tajuk kita senjata mempertahankan diri. Sebab apa tajuk ini bagi saya menarik? Sebab rata-rata kita tahu kita boleh menyimpan sesuatu untuk mempertahankan diri. Tetapi ramai yang tak tahu bahawa ada masa kita boleh didakwa sampai masuk ke penjara. Jadi untuk tahu sejauh mana kita boleh menyimpan atau menggunakan dia sebagai mempertahankan diri, kita bersama siapa Akila minggu ini? Kita ada Puan, yang dihormati Superintendent Puan Junainah binti M. Kazbullah. Puan ini merupakan Superintendent Pendakwaan Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya hari ini saya satu je kumbang, yang lain semua bunga. Ya, saya sangat gembira dan teruja ya. Ya. Seterusnya kita ada Puan Suzana Wati binti Ismail, Peguam Bela dan Peguam Cara. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Terima Juga kasih Fikri, Najwa, kerana menjemput dan juga Puan Junaidah bersama saya menemani saya seorang. 3-1 ya Fikri? Ya, Puan. Sekarang saya nak mulakan soalan saya kepada Puan Junainah dulu. Okey, katakanlah. Ini untuk sanggul. Salah ke tak saya ataupun isteri saya, bakal isteri saya untuk menyimpan dia dalam kereta? Okey, bila kita bercakap tentang cucuk sanggul tu, kita tahu from secara asasnya fizikal, cucuk sanggul ni adalah satu aksesori. So kita tak nampak apa ancaman dekat situ. So kita tak boleh nak katakan dia senjata sebab dia adalah satu cucuk sanggul. Itu yang saya kalau from the surface lah. Tetapi cucuk sanggul ini saya boleh nyatakan sekiranya dia digunakan untuk menyebabkan kecederaan atau sebagainya, dia boleh kategori pula sebagai satu senjata walaupun tidak didefinisikan dalam mana-mana akta bahawa cucuk sanggul ini adalah satu senjata. Tetapi sekiranya dia menyebabkan kecederaan, secara otomatisnya dia boleh dikategorikan sebagai satu senjata. Okey, jadi apa sebenarnya senjata yang dilarang dari segi undang-undang untuk mempertahankan diri? Mungkin Puan Suzana Wati boleh menerangkan contoh-contoh senjata. Kalau kita ikut semua perkara yang mendatang seperti Puan Junaidah katakan tadi, sekiranya jatuh di bawah definisi 319 Kanun Keseksaan yang mengatakan mana-mana senjata yang dianggap berbahaya apabila boleh mendatangkan kecederaan, mendatangkan penyakit dan mendatangkan kelemahan pada seseorang. Kecederaanlah itu dikategorikan sebagai mendatangkan kecederaan dan boleh diistilahkan sebagai senjata. Jadi berbalik contohnya cucuk sanggul tadi seperti mana Puan Junainah katakan, ia tidak boleh sekali pandang apalah sangat. Tetapi ia boleh dianggap sebagai senjata juga sekiranya digunakan untuk mencederakan, melemahkan, mendatangkan penyakit pada seseorang. Dia tidak ada dalam kategori secara tepat seperti Puan Yana katakan tadi, ini adalah listing. Cucuk sanggul nombor 1 ke nombor berapa. Okey. Dan minta maaf saya nak mencelah sedikit je, mungkin sedikit lari dari topik sikit. Kalaulah kita menyimpan ataupun untuk aktiviti hobi sebagai contoh senjata api mainan tu, adakah salah? Di bawah Akta Senjata Api 1960, Akta Senjata 1960 ada menyatakan dalam pemilik adalah menjadi satu kesalahan seseorang itu memiliki ataupun dalam milikannya senjata tiruan. So sekiranya kalau senjata tiruan tu menyerupai betul dari segi figure, dari segi description dia tu sama dengan yang senjata ni adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Senjata 1960. Jelas kat situ. Akila. kalau saya boleh tambah Silakan. boleh Puan Junainah? Silakan. Okey, di bawah Akta Senjata, dia beza dengan Akta Senjata Api ya. Akta Senjata ini dipecah pula pada dua, iaitu ammunition. Ammunition ni apa-apa sajalah termasuk dan dia boleh kategorikan sama ada melibatkan cecair kan, cecair dan sebagainya.
Dan juga yang seperti mana Puan Jenah katakan tadi, jika ia melibatkan senjata yang boleh mengeluarkan peluru atau dianggap boleh membahayakan. Contohnya macam letusan, macam apa? Air gun, shotgun dan sebagainya lah. Jadi sekiranya seseorang itu membawa pistol mainan, bukan pistol air, beza dengan pistol air, kita dah tahu itu ialah pistol air. Tetapi dalam kecederaan kita dah tahu dan tak itu. membahaya. Ya. Tetapi kalau membawa pistol yang bentuk yang tadi dan kita pula sangka itu adalah pistol sebenar. Persoalannya, apakah itu adalah senjata atau tidak? Ya, jawapan ya, dia bawa atas senjata. Betul, Puan? Okey, jadi sekali lagi Kila, saya nak tanya. Silakan Fitri. Baik, secara terperinci, kalaulah saya memiliki Steering lock. ya, tetapi pada masa yang sama kalau saya nak menggunakan steering lock, pastinya saya letakkan di sisi saya, betul. Tetapi jika ada satu buat roadblock, benda ni ada kat bonet saya. Macam mana tu? Kadang-kadang bila kita tengok kepada satu-satu item tu, kita kena tengok apa tujuan item itu direka cipta. Kalau kata untuk steering lock contohnya, dia digunakan untuk sebagai satu mekanisme sebagai anti theft. Kita sebagai kunci tambahan kepada dia sebagai mengelakkan daripada kecurian. So kita tengok dia secara fizikal sebegitu. Okey, begitu juga dengan kayu baseball contohnya. Kita tengok secara fizikalnya dia adalah kayu baseball. Jadi kita tak nampak apa-apa kesalahan itu sebab kita punya kita punya direct translation dia kepada item tu adalah apa yang kita lihat. Sama ada dia ada alat sukan ataupun aksesori lain. Jadi dia bagi saya dia ada dua benda lah. Satu penggunaan, satu adalah tujuan. Penggunaan dan tujuan dan budi bicara pihak polis untuk tengok justifikasi daripada pemilik itu. Betul. Dia bila saya bercakap dari pandangan saya sebagai seorang peguam, pengalaman saya seorang peguam, sebenarnya Puan Juliana kata tadi, ia berfungsi untuk lock. Sekiranya ditahan ada di dalam kereta, tak salah. Walaupun dia ialah senjata, dia boleh dijadikan senjata. Tak salah. Tapi saya rasa lagi tak salah. Kalau kita sama-sama saksikan ada satu kejadian yang berkaitan dengan tajuk kita minggu ini, jadi mari sama-sama kita saksikan. Kalau saya diragut, saya rasa tak salah kot saya guna apa je yang ada dalam beg saya ni. Dalam beg tangan wanita, kebiasaannya ada kapit kuku. Yang inilah, kalau macam ni senang untuk kita cucuk pada penjenayah tersebut. Kapit tudung ke, kapit kuku ke untuk tahankan diri saya daripada kena ragut lah, kena attack. Dan selain itu, kita juga kalau macam wanita, dia ada bawa ini sebagai safety, spray kan tu. Dan kalau tercedera, saya rasa tak salah sebab dia nak serang saya. So, saya nak pertahankan diri saya lah. Sebab ini adalah salah satu untuk kita protect diri kita sebagai kaum wanita. Mempertahankan diri adalah suatu reaksi automatik apabila seseorang itu berhadapan dengan situasi berbahaya. Pasti kita akan capai apa saja yang ada di sekeliling kita. Tanpa kita sedari, barang yang kita capai itu boleh menjadi senjata untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh, alat yang ada di tangan saya ini. Cucuk sanggul ini, salah ke kalau kita gunakan dia untuk mempertahankan diri kita? Jadi, kita nak tanyalah kepada panel jemputan kita, Puan Junainah lah saya nak tanya. Setelah kita kenal pasti segala senjata, apa yang boleh dikategorikan sebagai senjata dan juga bukan senjata, saya nak tanya Puan lah, apakah hukuman yang boleh dikenakan kepada mereka yang menggunakan alat-alat ini sebagai senjata untuk mempertahankan diri mereka? Okey, kita bercakap dulu tentang di bawah peruntukan Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958, di mana di dalam peruntukan di bawah akta ini ada 3 item yang perlu di-highlightkan, iaitu bahan kakisan, bahan letupan dan senjata berbahaya. Bahan kakisan ni apa-apa asid ataupun benda-benda yang menghakis in nature. Bahan letupan ni apa-apa yang boleh menyebabkan letupan ataupun komponennya. Senjata berbahaya ni apa-apa senjata, dia tak nyatakan apa, tetapi bila digunakan sebagai senjata boleh menyebabkan kecederaan. So based on section dalam peruntukan akta ni ada beberapa section yang
memperuntukkan kesalahan dan hukuman itu sekali. Contohnya di bawah Seksyen 3 ada menyatakan mana-mana orang yang dalam pemilikannya bahan letupan dan bahan kakisan yang mana bertujuan digunakan bagi maksud untuk mendatangkan kecederaan kepada orang lain. Yang ini peruntukan yang telah ditetapkan di bawah akta ini adalah hukuman penjara maksimum sehingga 3 tahun. 3 tahun. Okey, dan sebat. So selain daripada itu ada juga kita di bawah seksyen yang paling lazimlah digunakan di bawah Seksyen 6/1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya yang mana dalam pemilikannya apa-apa senjata bahan kakisan, bahan letupan ataupun senjata berbahaya tanpa kebenaran yang sah dan tanpa maksud yang sah. Yang ini hukuman dia agak tinggi, 5 tahun hingga ke 10 tahun. Yang ini agak tinggilah hukuman dia kan. Dan ada sebatan. Dan dalam seksyen ni juga ada memberi satu pengecualian kecuali sekiranya senjata itu digunakan oleh pasukan keselamatan dalam menjalankan tugas ataupun dalam perarakan atau sebagainya dan ataupun dengan kebenaran. Okey, yang saya nyatakan tadi. Kemudian kita ada juga dalam pemilikannya apa-apa senjata berjadual. Yang mana senjata berjadual ni senarai dia ada 12 item keseluruhan tadi Puan Suzana ada nyatakan di bawah jadual kedua akta yang sama. Seperti contoh kita ada buku 5, kita ada flick knife, kita ada libas rotan. Rotan. And then kita ada kapak kecil ataupun apa-apa pedang yang biasa digunakan untuk ritual keagamaan. Yang tu pun hukuman dia 5 to 10 years dan sebat. Minta maaf mencelah sekali lagi. Saya nak tanya Puan Suzana. Puan Suzana, okey. Saya akui, masyarakat pun pastinya akui Malaysia punya kuat kuasa, polis dan sebagainya merupakan yang antara yang terbaik di dunia. Betul. Tetapi dalam aspek mempertahankan diri di Malaysia, ada setengah tu menganggap seolah tidak adil. Sampaikan ada yang cuba mempertahankan diri menggunakan senjata tertentu, tapi di penghujung jarinya mereka yang didakwa di mahkamah. Macam mana tu pandangan Puan? Dia sebenarnya macam ni. Seperti mana saya nyatakan sebentar tadi, tidak ada masalah. Seksyen 96 sampai Seksyen 100 biskit 101 dan 2 macam tu, okey. Membenarkan untuk mempertahankan diri setakat wajar, kecuali Seksyen 99 tadi, di mana ada limitasi tersebut. Okey. Tetapi sekiranya macam contoh cucuk sanggul, contoh kalok, gunting ke apa, orang dah kacau kita. So kita mempertahankan diri. Tiba-tiba orang tu dah lari. Betul. Dah lari, kita kejar sampailah ke mana-mana. Itu salah. Dan kita pukul dah maknanya dah tidak wajar dah tu. So apakah soalan itu mempertahankan diri ataupun dah jadi menyerang? Menyerang. Jadi seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, bahawa tujuan yang membezakan apakah itu senjata yang boleh dikategorikan sebagai membahaya atau tidak. Contoh yang Puan Junainah maklumkan tadi, sekiranya dengan kebenaran, ataupun lawful purpose, seperti anggota polis, SPRM pakai, saya pun tak pasti SPRM pakai atau tidak, pistol, ataupun untuk upacara perarakan perasmian macam kris. Itu dibenarkan. Contoh lain, sekiranya seseorang yang dikatakan lawful purpose, katakanlah jumpa gunting atau pisau dalam kereta. Tetapi orang yang tu adalah seorang tukang masak. Betul. Ataupun parang. Parang termasuk di bawah senjata berbahaya. Betul. Dan juga termasuk dalam bilah yang tajam, kita kategorikanlah juga di bawah seksyen jadual 2 bolehlah dianggap senjata berbahaya. Sebab istilah kecederaan tidak dinyatakan di bawah akta kakisan. Tapi dinyatakan di bawah definisi kecederaan itu perlu dirujuk balik kanun keseksaan. Ya, tapi saya nak tanya Puan Junainah. Puan Junainah, kalau benda ni tak dibendung, maksudnya tak dikawal, apakah impak dia kepada masyarakat dan negara kita? Tapi Puan simpan jawapan tu sebab kita ada lagi soalan daripada penonton. Kita nak saksikan video soalan daripada masyarakat kita. Saksikan. Apakah senjata yang boleh saya gunakan kalau saya berada dalam keadaan bahaya, terutamanya saya kaum wanita? Saya mungkin boleh ajukan soalan ini kepada Puan Junainah. Okey,
Sebagaimana yang kita ada discuss early on. Sebenarnya tak ada istilah untuk kita bawa sesuatu senjata tu for the purpose of kita punya mempertahankan diri, kecuali kita memang dah ada kebenaran ataupun lesen untuk menggunakan senjata tersebut. Tetapi dalam situasi yang mana timbulnya satu-satu ancaman kepada kita, sebenarnya Puan Suzana pun ada nyatakan tadi, it can be anything. Apa yang tercapai, apa yang ada dapat, even kalau kita pakai heel pun, kasut tumit tinggi itu pun boleh satu jadi kita boleh jadikan senjata at least untuk menghentikan ancaman kita pada masa yang material tersebut. Tetapi sekiranya ancaman kepada kita itu telah terhenti, kita kena hentikan serangan itu. Kalau ada otherwise dia akan jadi bahawa kita telah menyerang si pelaku itu. Jadi beban tu akan beralih kepada kita instead of kepada si pelaku ataupun penyenayah itu sendiri. Jawapan Puan Junainah berkait dengan soalan seterusnya daripada Kak Hasnah Changlun. Apakah limitasi kita dalam penggunaan senjata ketika mempertahankan diri, sama ada dalam keadaan sengaja ataupun tidak? Puan Suzana, silakan. Okey, antaranya limitasi tersebut, sekiranya bahaya tu, macam Puan Junainah katakan tadi, bahaya itu telah berhenti. Kalau dia dah lari, kita untuk mengejar dia, nak tunjukkan ke bahawa kita ni aktif berlari sebagai contoh. Betul. Dah dia jadi menyerang. Kalau katakan di hadapan kita ada balai polis kan, atau ada sesiapa yang boleh membantu menolong, dia habis kat situ. Mana kita kita nak mempertahankan diri. Apa-apa saja kita boleh guna, gigi ke apa-apa ke sebagainya, kasut tumit tinggi ke dan sebagainya. Tetapi kita perlu berhenti apabila masanya dah sampai. Kita tak perlu nak tunjuk jaguh sebab takut nanti bila kita asalnya nak selamatkan diri. Tapi kalau dalam proses tersebut orang tu terjatuh ke orang apa benda ke, dah jadi serangan pula. Jadi dengan kata lain, kita bertindak secara setakat wajar dan munasabah. Secara cukup lah. Jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih-lebih. Sebab kalau ingin saya rujuk pada satu kes dulu, kalau kes ni agak remarks jugalah dekat Malaysia, yang mana seorang individu yang dituduh di bawah Seksyen 302 semata-mata kerana dia membunuh seseorang yang menceroboh masuk ke rumah dia dengan niat untuk mencuri barang dalam ni lah. Sebab dalam konteks mempertahankan diri ni kita ada dua, satu harta, satu tubuh badan. Tubuh badan kita sendiri ataupun orang lain, harta kita sendiri ataupun harta orang lain. So at first kalau kata serangan yang dibuat tu mungkin dalam in term of exercising his right of private defence, itu bukanlah satu isu. Tetapi dalam konteks ini ada elemen yang mana dia telah menggunakan parang yang dia ambil di luar, instead of sepatutnya dia boleh masuk ke dalam rumah dan mengunci diri, tetapi dia ambil parang yang berada di luar rumah dan dia mengejar pencuri itu, kemudian ditetap. So adakah dalam konteks itu kita boleh katakan dia sedang exercise dia punya right of private defence? Sebab dia dah ada serangan di situ. Dia ada alternatif. Dia ada alternatif untuk menyelamatkan diri, masuk ke dalam rumah, mengunci diri. Kenapa dia pergi menyerang? Mungkin ada yang menyuarakan hak asasi manusia. Mereka ada hak untuk buat tu, buat ni dan sebagainya. Sedangkan dia tak tahu undang-undang itu dicipta untuk mendisiplinkan kita. Kan? Ada yang cakap, kenapa di US boleh simpan pistol dalam kereta, kita susah, sedangkan dia tak tahu. Disebabkan itulah kadar jenayah di US tinggi berbanding Malaysia. Boleh Puan Suzana terangkan sikit? Kita ada perlembagaan Federal Constitution. Federal Constitution, di mana setiap orang itu berhak, antaranya berhak untuk hidup aman, dijaga dan sebagainya. Dalam konteks ini kita dan ada freedom to move and so on. Dalam keadaan ini, bila ada satu ancaman, seseorang datang kita untuk menyerang, apakah kita ada freedom untuk bebas, untuk berada dalam keadaan aman, dan memandangkan kita diberikan dijaga di bawah Federal Constitution tadi, maka wujudnya akta-akta yang lain, khususnya kanun keseksaan tersebut, di mana dibenarkan bawah Seksyen 96, kecuali bawah Seksyen 99. Ada hadnya. Satu lagi, Dia walaupun ada kebebasan di sini, apabila dia infringe orang lain, orang lain, dia dah ada kesalahan dah dekat situ. Dia kebebasan tu untuk diri dia sendiri. It doesn't mean that dia boleh suka-suka pergi touch orang here and there for the purpose of exercising dia punya kuasa tu kan, dia punya kuasa sebab hak asasi dia tu.
Mungkin sedikit. Kalau Silakan, silakan. boleh sikit saya menambah pasal spray tadi. Spray sana. Pepper spray. Dikatakan sebagai macam biasa kan, sudah biasa. Tetapi masyarakat lupa bahawa ini adalah tertakluk di bawah Akta Senjata 1960. Walaupun simple je. Sebab dia mengandungi liquid Dia yang seperti mana pun. kimia semua untuk tukan mata sekejap ke dan sebagainya. Dan dia berbalik semula bawah 319. Untuk mengelakkan seseorang itu disabitkan salah, dia kena ada alasan munasabah. Berbalik semula kepada tujuan. Tujuan untuk apa? Kalau katakan diserang, okey, kita boleh sembuh muka dia apa. Tetapi janganlah pergi sembuh sampai orang tu. Itu dah dianggap sebagai menyerang. Jadi kena ada had dia lah. Input yang sangat menarik daripada Sangat panel-panel berguna. jemputan kita. So, jelas. Kalau tidak selama ni orang fikir, bagi saya benda ni pun boleh jadikan senjata untuk provokasi. Kalau kita tak ada, mungkin tak ada tercetus yang provokasi. Betul? Betul-betul. Dan untuk mempertahankan dirilah, terutamanya saya sebagai seorang wanita, penting untuk saya bawa benda ni ke mana-mana Tapi tak saja. semuanya. Dan hak Kita mempertahankan ada benda lain. diri kat sini tak semestinya menggunakan senjata. Dengar tu. dengar tu. Jangan bawa ni. Penonton. Gila. Baik. Awak bawa steering lock ni. Saya lock steering Tak pun. boleh? Alright. Baik, terima kasih Baik. kepada Puan Junaina, terima kasih kepada Puan Puan Suzana. Suzana, ya. Terima kasih kepada Akilah menemani saya. Terima kasih kepada Fikri Ibrahim menjadi seorang teruna. Satu-satunya teruna dalam studio kita hari ini. Okey, baiklah. Kita bertemu lagi. Saya Fikri Ibrahim. Dan saya Najwa Akilah. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.